أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita untuk sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu ni. Tengah-tengah hujan, lepas hujan ni tidur sedap ni tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita sajuk-sajuk pun kita masih lagi ada kekuatan. Bukan kita kuat tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan, memilih kita di kalangan orang-orang yang dapat keberkatan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kehidupan dunia dan akhirat kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah ni oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ni. Kita sampai ke nombor yang ke-51, iaitu malam ini kita tengok tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Ini masyhur dalam sejarah. Kalau di Mesir ni ada satu masjid yang diabadikan dengan nama sahabat ni, Masjid Amru bin Al-As. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Muhammad bin Abdurrahman At-Tamimi radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amru bin As untuk menyeru orang-orang Arab ke dalam agama Islam. Sebab itu As bin Wa'il, itu nenek Amru, moyang bin As ni berasal daripada suku Bani Balia. Kerana itulah Rasulullah SAW sengaja mengutusnya agar dapat mempengaruhi mereka. Jadi Rasulullah pernah utus Amru bin Al-As ni ke satu kaum yang ada kaitan jugalah pertalian darah dengan Amru bin Al-As ni, untuk memujuk kaum tu untuk memeluk agama Islam. Ketika Amru telah tiba di suatu tempat yang bernama Salasil, nama tersebut lebih dikenali dengan perang Zatu Salasil. Kalau kita baca Ar-Rahiqul Makhtum tu, kita masih ingat lagi ni kisah ni, iaitu suatu mata air di Syam. Kerana ketika dia menghadapi musuh yang besar, lalu dia meminta bantuan tentera daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia panglima perang dia, Amru bin Al-As ni. Dengan ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan sepasukan orang musyrik muhajirin
termasuk juga dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Menolong Amr bin Al-As. Jadi malam ni tuan-tuan kita fokus pada salah seorang lagi sahabat Nabi yang Nabi pernah utus sebagai pendakwah, sebagai panglima perang, iaitu Amr bin Al-As. Jadi Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hisham bin Sa'id bin Saham Al-Qurashi As-Sahmi. Panjang nama dia, nama Amr bin Al-As ni. Amr bin Al-As ni dia bukan as-sabiqun al-awwalun. Bukan sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam. Bukan. Dia bukan salah seorang sahabat yang terdahulu masuk Islam. Dia masuk Islam beberapa bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Mana lambat. Mana dia bukan sahabat-sahabat yang awal lah masuk Islam dia ni. Jadi dia dalam sejarah Islam, kalau kita tengok dalam buku-buku, dalam kitab-kitab hantar dalam internet pun kita akan jumpa, dia ni lebih dikenali sebagai sang penakluk Mesir. Dia sebenarnya tak tepat. Ahli sejarah kata dia penakluk Mesir. Dia bukan penakluk. Dia pembebas rakyat Mesir daripada cengkaman Rom pada ketika itu. Jadi malam ni kita tengok sedikit tentang Amr bin Al-As ni. Dia masuk Islam sama dengan Khalid bin Walid, sama dengan Osman bin Talhah, sebelum pembukaan kota Mekah. Dan Amr Al-As ni dalam riwayat hidup dia ni seorang yang cerdik. Dia cerdik, dia ni jenis jenius. Jenis pandai bercakap. Pandangannya pun jauh. Dan ayah dia As bin Wa'il ni seorang tokoh hebat di kalangan orang Quraisy dan antara pemimpin orang-orang Arab jahiliah masa itulah yang disegani As bin Wa'il ni. Jadi tak heranlah kecerdikan ayah dia turun dekat dia. Turun kepada Amr bin Al-As ni. Di mana Amr bin Al-As ni dalam sejarah hidup dia juga seorang yang biasa berdagang, musafir, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Habsyah. Dan dalam kedudukan dia dalam orang Quraisy ni, dalam tentera Quraisy ni, dia di antara yang diiktiraf sebagai penunggang kuda Quraisy yang mahir, seorang panglima perang, orang harapan Quraisy, Amr bin Al-As ni. Dan Amr bin Al-As ni salah seorang daripada 3 orang yang cukup kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga turun ayat dalam juzuk 4 tu. Laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adhibu. Panjang ayat tu cerita tentang Nabi ni. Allah Taala sebut, engkau ya Muhammad, ini urusan ni bagi aku. Sebab Amr ni kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Allah Taala takdirkan dia Islam juga pada tahun ke-8 Hijrah. Dan oleh kerana kepintarannya, kebijaksanaannya, kalau tuan-tuan perasan, kita baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum dulu, dialah Amr bin Al-As lah wakil yang dihantar oleh orang musyrikin ke mana? Ke Habsyah. Ketika orang musyrik Mekah dengar orang Islam dah lari hijrah ke Habsyah, maka dia nak tangkap orang Islam tak boleh sebab dah masuk sempadan Habsyah. Ketika itu yang diperintah oleh Raja Najasyi. Siapa yang dihantar? Dia hantar Amr bin Al-As. Kerana Amr bin Al-As ni dikenali dengan kecerdikan, dia pintar. Jadi orang musyrik Mekah hantar dia ke Habsyah dengan tujuan pujuk Raja Najasyi ni supaya pulangan balik orang Islam yang lari ke Habsyah tu, boleh kita seksa dia. Yang pergi tu Amr. Kenapa dia hantar? Dia cerdik, dia jenius, dia pintar. Kemudian dia ni seorang penyair juga, Amr bin Al-As ni. Cakap-cakap puitis. Orang kata manis lidah lah. Maka dihantarlah dia ke Habsyah untuk pujuk. Asalnya tujuannya untuk pujuk Raja Najasyi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Taala juga merancang. Perancangan Allah lah yang sebaik-baiknya. Jadi dia pergi ke Habsyah nak pujuk Raja Najasyi, pulangan orang Islam yang lari ke Habsyah. Sampai di Habsyah, Raja Najasyi pula nasihat dia.
pujuk-pujuk orang ni murtad daripada agama dah, lari ni kau pulangan ke Mekah balik. Lepas tu Raja Najasyi pula yang pujuk dia. Kata dia, kau ngarap untung. Sebab apa? Allah Ta'ala muliakan kau dengan kurniaan seorang Nabi akhir zaman yang nama dia Muhammad. Untung besar ke bangsa Arab ni. Dia hantar ke tanah kau. Patut kau ikut Muhammad ni. Jadi dia pujuk-pujuk Amru bin Al-As ni. Sejak Raja Najasyi ni kan dah masuk Islam. Akhirnya tak berjaya dia membawa balik orang-orang Islam yang hijrah kali pertama ke Habsyah. Masa dia balik tu tuan-tuan, dia terfikir tentang kata-kata Raja Najasyi ni. Dia hubungan dia sebab dia selalu pergi Habsyah menyekut. Jadi dia baik dengan banyak pemimpin Amru bin Al-As ni. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan 2 minggu lepas saya sebut, Nabi pandang dia pun, Nabi kata aku tak tengok engkau ni wahai Amru, melainkan kat bumi ni kau layak jadi ketua ya. Tak layak jadi pengikut. Ketokohan Amru bin Al-As ni. Akhirnya dia balik, dia terkonang kata-kata daripada Raja Najasyi ni. Sikit demi sikit hati dia tertarik dengan agama Islam. Tertarik. Jadi 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah, mana lambik nak masuk Islam. 6 bulan sebelum kota Mekah ditakluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas kekalahan orang-orang Quraisy Mekah dalam perang Khandaq. Dia gagal dalam perang Khandaq. Amru bin Al-As ni dia datang dia berhajat nak pergi ke Madinah sebab nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia sampai di Madinah tu, dia terserempak dengan Khalid Al-Walid serta Osman bin Talhah. 2 orang ni. Ini dua-dua ni pun memusuhi Nabi kuat ni, tapi Allah Ta'ala pilih 3 orang ni. Akhirnya 3-3 ni sampai ke Madinah. Dan dalam hadis sahih Muslim tuan-tuan, saya tengok ada menyebutkan kisah bagaimana Amru bin Al-As ni ketika dia nak berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan Nabi nampak 3 orang datang, Nabi dah senyum dah. Nabi senyum, dan bila sampai depan Nabi, dia bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah jawab. Dia tunjukkan tanda penghormatan kat Nabi, dan Nabi meraihkan 3 orang ni, dan dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad, ulurkan tangan engkau untuk aku berbai'ah. Tetapi aku nak syarat. Aku nak engkau letak syarat, wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, syarat apa yang kau nak, wahai Amru? Kata dia, boleh tak? Ya Rasulullah, dosa-dosa aku ni diampunkan oleh Allah. Banyak dosa-dosa aku ni sebelum aku ikut kau ni, kekurangan dengan orang Islam. Kata Nabi SAW, orang yang masuk Islam dan hijrah, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia rasa tenang. Akhirnya Amru bin Al-As ni, dan akhirnya dia pun Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah. Lepas tu Rasulullah rapat dengan dia sebab Rasulullah dah nampak ketokohan ni Amru ni. Dan Rasulullah mengajar dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah satu hari Nabi hantar utusan ke dia. Dalam hadis, Nabi hantar utusan suruh dia datang bawa pakaian dan bawa senjata. Bawa pakaian dan bawa senjata, bawa pedang lah. Dan ketika dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi sedang ambil wuduk. Dia pun tunggu Rasulullah ambil wuduk. Rasulullah bangun, pandang sambil senyum. Rasulullah tunduk. Rasulullah pun sebut dengan sabdaannya, inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayusallimakallahu wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali ghurbatan salihah. Nabi sebut dalam hadisnya. Nabi sebut inni uridu an ab'athaka, aku nak hantar kau pergi perang wahai Amru bin Al-As.
Mudah-mudahan fayusallimakallah, Allah akan selamatkan kau, pelihara kau dalam peperangan ni. Wa yughnimaka, dan kurniakan kau harta perang. Harta dalam peperangan itu, wa arghabu laka minal mali rughbatan salihah. Aku mohon, aku harap mudah-mudahan engkau dikurniakan oleh Allah dengan harta yang baik dalam perang ni, kau dapat harta nanti, kata Rasulullah kepada Amru bin Al-As. Apa jawab Amru dalam hadis ni, tuan? Kata Amru dalam maksudnya, ya Rasulullah, aku masuk Islam ni bukan nak harta, tapi kerana aku cinta pada agama ini dan aku nak jadi salah seorang daripada sahabat engkau, ya Rasulullah. Nabi dengar, Nabi pandang Amru Al-As dalam hadis ni. Nabi sebut, ya Amru, ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Ini hadis Nabi. Ya Amru, ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Wahai Amru, kata Rasulullah, sesungguhnya harta yang baik itu, Nabi sebut, sebaik-baik harta, bukan harta baik, sebaik-baik harta itu ialah dimiliki oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nabi sebut, nak tahu harta yang baik tak baik? Harta yang baik, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kerana orang saleh ni bila dia punya harta, hartanya nanti pasti akan mengalir ke perut orang lain. Mesti akan dapat dikongsi bersama dengan orang lain. Itulah sebaik-baik harta, kata Rasulullah. Dengan maksud Rasulullah doakan, mengatakan, kau ni Amru orang yang baik. Aku doa mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kau harta dan kau layak memiliki harta. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dan Nabi juga pernah mempersaksikan dalam hadisnya bahawasanya Amru Al-As ni adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman di antara kalangan kaum Quraisy yang saleh. Sehingga Nabi sebut, inna Amru bin Al-As min salihi Quraisy. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya Amru bin Al-As ni adalah di kalangan orang-orang Quraisy yang saleh. Di kalangan orang Quraisy saleh itu, Amru Al-As adalah di kalangan orang-orang itu. Nabi akui kehebatan dia ni, kebaikan dia ni. Dia masuk Islam dengan Allah Ta'ala turunkan hidayah pada dia setelah mendengar perkataan Raja Najasyi. Dan Nabi sebut lagi, Nabi pastikan, Nabi saksikan, dia tak termasuk di kalangan orang-orang munafik di Madinah. Sahabat-sahabat Nabi risau kan, Nabi sebut Allah Ta'ala dah keluarkan list nama orang munafik ni. Sahabat ramai tanya, ya Rasulullah, aku masuk golongan munafik ni? Aku masuk. Nabi sebut dalam hadis, Ibn Al-As mu'minani Hisham wa Amru. Yang tak masuk Amru bin As orang munafik ni. Dua orang anak lelaki Al-As ni, kata Rasulullah SAW, adalah beriman. Dua-dua ni beriman, tak munafik. Siapa dia? Hisham dan Amru. Jadi makna Nabi sendiri dah beritahu bahawasanya Amru Al-As bukan di kalangan orang munafik, sebab dia masuk Islam lambat. Dan kerana yakinnya Nabi kepada Amru Al-As ni dalam perang Zatu Salasil tadilah, Nabi SAW telah melantik dia sebagai panglima perang dan kemudian melantik Amru bin Al-As menjadi amir, ketua bagi wilayah Oman. Pada ketika itu Rasulullah lahir. Di zaman Nabi SAW, Amru Al-As ni dia dilantik jadi amir, jadi ketua di Oman. Dia hidup zaman Sayyidina Abu Bakar, dia hidup zaman Sayyidina Umar. Bila Rasulullah SAW wafat, tuan-tuan, saya banyak tengok dan banyak sangat cerita Amru Al-As ni. Bila dia wafat, Amru Al-As, Rasulullah SAW wafat, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar mengarahkan dia. Dia di antara orang yang bertanggungjawab memerangi golongan murtad. Bila Rasulullah wafat, ramai orang Arab jadi murtad. Kenapa lah Rasul mati ni? Faham orang Arab masa tu, Rasul utusan Tuhan tak boleh mati. Rasulullah wafat. Bila wafat, ramai yang kembali murtad. Maka antara orang yang bertanggungjawab memerangi golongan riddah, orang yang murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar, iaitu Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Bila setelah berjaya, Amru Al-As ni bila dia zaman Abu Bakar tu dia dah berjaya memerangi kaum murtad ni, Amru bin Al-As ni dilantik pula oleh Sayyidina Abu Bakar
menjadi panglima perang menuju ke Syam. Hantar ke Syam pula. Sekarang ni Syam Syria lah. Untuk bergabung di sana dengan Khalid bin Al-Walid. Masa tu Khalid dah ke sana. Dia bergabung pula dengan Khalid bin Al-Walid dalam perang Yarmouk. Dalam perang Yarmouk dengan seorang sahabat nama Khalid. Khalid yang bergelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sahabat Nabi Khalid. Nanti kita tengok lepas ni cerita Khalid ke seorang yang perang beratus kali, lebih 100 kali. Tapi dalam sejarah perang Khalid Al-Walid tu, dia tak pernah kalah walaupun sekali. Walaupun zaman jahiliah. Itu Khalid lah. Dan dia akan bergabung dengan Khalid Al-Walid dalam perang Yarmouk. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi. Amru al-As ni. Sampailah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih nampak lagi ketokohan Amru ni. Dia masih lagi memilih Amru bin al-As ni dihantar ke Palestin sebagai gubernur. Di Palestin tu dia buka Gaza, Nablus, macam-macam kawasan lagi, semua akhirnya di bawah pengaruh orang Islam. Pada zaman itu di bawah kepimpinan Amru bin al-As. Sampailah akhirnya di Palestin dia berjaya. Sayyidina Umar arahkan pula di Palestin, dia dah buka semua daerah Palestin tu. Diarahkan oleh Sayyidina Umar untuk hantar ke Mesir. Ini sejarah ni, dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir. Dan ketika dia diarahkan ke Mesir tu, tuan-tuan, Amru bin al-As ni daripada Palestin pergi ke Mesir untuk perang, bukan jalan-jalan orang. Ketika itu Mesir ditakluk oleh Rom, tentera Rom yang punya kerajaan yang besar pada ketika itu. Dia dah pergi perang sampai Palestin. Sayyidina Umar ketika itu bekalan tentera yang ikut dia Amru 4,000 orang lah. Hanya 4,000 orang tentera bersama dengan Amru bin al-As. Tapi Sayyidina Umar tahu dia ni curodik. Amru al-As ni curodik. Sayyidina Umar hantar 4,000 orang, arahkan dia untuk terus ke Mesir. Sayyidina Umar tengok 4,000 orang yang tentera ada orang Islam yang hidup di situ kan zaman tu. Sayyidina Umar daripada jauh dalam sirah menceritakan selalu dia cari perkhabaran bagaimana tentera Rom di Mesir pada ketika itu. Dan dalam keadaan yang sama Sayyidina Umar ni dia kagum dengan kebijaksanaan Amru bin al-As ni. Dalam satu riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik, dia pernah sebut bahawasanya Sayyidina Umar kata, tidak patut bagi Abu Abdullah kunyah, gelaran bagi Amru bin al-As ni. Tidak patut Amru al-As ni berjalan temu ke bumi ni kecuali dia sebagai seorang pemimpin. Dia tak layak jadi pengikut, kata Sayyidina Umar. Dalam tarikh Dimashqi. Dia tak layak jadi pengikut. Dia mesti jadi ketua, kata Sayyidina Umar. Sebab hebat. Tapi dalam keadaan itu Sayyidina Umar pun risau. Sebab dia dengar Rom kuat di Mesir ni. Amru al-As bawa 4,000 orang. Bila sampai berita pada Sayyidina Umar melalui perhitikannya, di Iskandaria tu 50,000 orang tentera Rom. Ni datang nak jarang 4,000 orang. 4,000 nak lawan 50,000 macam mana? Sayyidina Umar dah risau. Habis syahid semua kan ni. 4,000 nak pergi menyerang 50,000. Ni macam cerita apa ni lah, tim Malaysia mencabar tim Brazil lawan bola di Stadium Empor lah. Jalil lah. Macam tu lah kurang kita. Agak-agak lah sikit kan. Cabarlah Laos dulu ke Myanmar, ni tu Brazil aja lawan. Macam tu anak ni 4,000 nak pergi seorang 50,000. Perjalanan yang jauh. Ni dah roti ni tentera-tentera ni. 4,000 orang ni. Dalam keadaan tu Sayyidina Umar dia tahu Amru bin al-As ni helai panjang. Kan? Orang juga ni. Tapi dia risau juga keselamatan sahabat. Lepas tu dia pun bila dia dapat maklumat tu dia cepet-cepet tulis surat. Dia hantar utusan ni sebab segera hantar surat ni kepada Amru bin al-As. Dalam surat itu ditulis. Surat tu disuruh orang hantar ke Amru bin al-As. Dia surat, atas surat tu tulis Iza balaghat karisalati. Maksud dia terjemah. Iza balaghat karisalati qabla dukhulika Misr. Farja. Wa illa fasir ala barakatillah.
Salam hormat tu sikit ya. Kalau surat aku ni sampai kepada engkau wahai Amru sebelum kau masuk ke Mesir, kau kembali ke Madinah. Jangan masuk ke Mesir. Bahaya. Tapi kalau kau dah masuk ke Mesir, fasir. Tawilah. Ala barakatillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati engkau dan tentera-tentera kau. Surat tu sampai, tuan-tuan. Betul-betul surat sampai. Ketika itu, dia masuk ke wilayah Arish. Wilayah Palestin masuk Arish ni tuan. Betul-betul sempadan Palestin. Mesir. Arish ni dah masuk Mesir, sempadan. Masuk dah melangkah ke Mesir lah, masuk wilayah Mesir. Sampai tu surat pun sampai. Manui alamak. Kita masuk, baru masuk sempadan pun jejak kaki ya. Sikit ya. Lepas tu boleh keluar balik. Kan? Baru jejak kaki ya, dah masuk dalam Mesir tu. Kau gambar ni mana sempadan ni tuan? Kata orang ke India tu kan. Kalau walaupun sikit dia nak bersing balik, masuk gambar balik. Dah sampai sikit je lah. Surat pun sampai, dia pun baca. Iza balagat karisalati qabla dukhulika Misr, farja' wa illa fasir ala barakatillah. Dia pun tengok, oh khalifah arah ke sini. Dia pun tunjuk tentera. Wahai sahabat-sahabatku, kita ni dah masuk Mesir ke belum? Baru masuk ke Mesir tadi. Sikit je, ada masuk Tanzui je. Padahal boleh dia bersing. Tapi dia tak bersing. Sebab khalifah kata, kalau tak masuk Mesir, kita dah masuk Mesir. Padahal dah tahu ni orang ramai ni. Dia pun masuk juga. Sebab sinoma tulis fasir ala barakatillah. Keyakinan sahabat tuan. Jalanlah engkau terus dengan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Amru bin Al-As. Memang nyawa dia, hidup dia memang dia jadi khadam untuk menegakkan agama ni. Dia tauhid masuk Arish. Lepas itu dia takluk Arish. Lepas Arish dia pergi ke kota Farma. Dia sorang kota Farma. Tentang pukang orang Rom lari. Lepas Farma dia pergi Belbis. Dapat Belbis. Lepas Belbis dia pergi Ummu Danain. Dapat Ummu Danain. Dah Ummu Danain tu dah dokek bona dengan Iskandariah. Lepas Ummu Danain dah 4 kota lebih kan dia sampai ke Iskandariah. Di Iskandariah tu dia tahu dalam kota Iskandariah tu ada 50,000 orang tentera Romawi. Macam mana lawan? Dia ada 4,000 korek ya. Tapi satu yang memang sebab itu dia di dalam sejarah macam ditulis sang penakluk Mesir. Si penakluk Mesir sebenarnya dia tidak penakluk, dia pembebas Mesir daripada orang Romawi. Bila dia tengok remuk 50,000 lah. Akhir jadilah sejarah yang agak pelik dalam sejarah. 4,000 orang mengopong 50,000 orang. Dia 4,000 orang kopong 50,000 orang. Patut dia ramai kopong sikit. Ini yang sikit kopong ramai. Dia kopong. Orang Rom bila tahu, macam mana 4,000 berani kopong kita. Dan dah dengar sejarah dia Palestin satu kota. Gigih orang Islam ni. Orang-orang Rom dia jadi moral jadi jatuh. Kalau datang segini jauh ini bukan jalan-jalan orang. Dikopong pula kita. Dalam keadaan masa pengepungan tu lah. Orang-orang Rom berfikir, ini rasa lepas kau tidak, tadi dah Belbis dah habis, Ummu Danain dah habis, Farma dah habis, Arish dah habis. Sampai ke sini masuk ni. Akhirnya dalam keadaan berfikir-fikir tu, ketika itu Raja Mukaukis namanya. Raja Mukaukis ni wakil daripada pemerintah Rom. Raja Mukaukis ni dengar berita Raja Rom di Konstantinopel tu meninggal. Meninggoy dia mati. Bila mati raja dah takut. Dan tak tahu arahan macam mana. Naik pula pengganti kepada Raja Rom ni adik. Adik ni bukan jenis orang politik. Dia pun tak tahu cerita kat Mesir macam mana. Dia tahu Mesir dah kena kapung oleh orang Islam. Dan dia dah dengar cerita orang Islam ni wilayah makin besar. Akhirnya dia tak nak berperang-perang. Dia pun takut kepada orang Islam. Dia pesan daripada Raja Mukaukis ni supaya usahakan perjanjian damai dengan orang Islam. Berdamai. Kalau kita 50,000, dengar 4,000, kita yang 4,000 tu. Tapi yang 50,000 tak berani. Siapa tu? Berani pula kan dah. Jadi kuat orang bila berani ni cuak. Akhirnya Amru bin Al-As tu boleh paksa Raja Mukaukis untuk mengikat perjanjian damai. Kok orang tentu lagi tuan. Berapa ribu kali ganda tu. Boleh pula Raja Mukaukis tu nak buat perjanjian damai dengan orang Islam, dengan Amru bin Al-As. Sebab tu dalam sejarah masyhur, isi perjanjian tu akhirnya memenangkan orang Islam.
Kan Amru al-As, dan di antara isinya dalam kitab sirah tulis di antaranya satu, orang Rom nak balik boleh, tapi setiap kepala kena bayar 2 dinar. Kecuali orang tua dan budak-budak. Balik Rom. Orang apa ni? Orang 4,000, ugut orang 50,000. Nak balik Rom boleh, tapi bayar 2 dinar seorang, kecuali orang tua, orang kanak-kanak tak payah bayar. Lepas itulah nak balik, baliklah ke Rom. Boleh bawa semua harta-harta kau ni, bawa lah balik. Kita tak nak harta kau sikit pun, kata Amru bin al-As. Bawa balik harta. Tengok cantik orang Islam pada ketika itu. Kemudian pula Amru bin al-As buat perjanjian bahawa dia tidak akan memusnahkan, merosakkan gereja-gereja Kristian yang dibuat oleh orang Rom di Mesir. Sampai sekarang gereja-gereja lama tu ada. Orang Islam dalam keadaan perang pun mereka tak kacau. Tak kacau rumah ibadat. Tengok Israel lagi ni. Masjid tertua. Kan? Di Palestin tu dibom. Habis runtuh. Tinggal apa lah. Tapi orang Islam bila masuk, itulah di antara pesan Nabi. Jangan, walaupun waktu perang, jangan sekali-kali memusnahkan tanam-tanaman. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan kacau orang tua, wanita. Rumah-rumah ibadat jangan diruntuhkan. Cantik pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjaya tu, akhirnya Amru bin al-As tulis surat kepada Sayyidina Umar menyatakan khabar gembira bahawasanya Mesir telah jatuh ke tangan orang Islam. Orang Mesir bila dengar tentera Amru al-As orang Islam berjaya menakluk Mesir, suka orang Mesir. Berteriak orang Mesir dalam sejarah. Sebab itu dia tak dilayak digelar penakluk Mesir, tapi pembebas Mesir. Kerana orang suka orang Mesir ni, orang Kipti ni menyampah dengan orang Rom. Orang Rom ni kasar, ganih, kemudian suka menyeksa. Dan akhir bila orang Islam menang, mereka rasa mereka telah dibebaskan. Dan mereka telah dengar dah kebaikan orang Islam ni. Datang, bila batang sebuah negara, dia bukan takluk negara tu. Dibebaskan daripada penjajahan, daripada orang-orang yang memerintah yang kasar-kasar sebelum tu. Sebab itu bila Amru bin al-As hari pertama dia dapat membebaskan Mesir daripada penaklukan Rom, dia berucap kepada penduduk Mesir, wahai penduduk Mesir, katanya, sesungguhnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kami bahawa Allah Ta'ala akan menaklukkan Mesir untuk orang-orang Islam. Dan Nabi kami telah berwasiat kepada kami agar berbuat baik dengan kamu semua. Sayyidina Amru bin al-As kata, Nabi kami pesan Allah akan beri tanah ni kepada orang Islam, dan Nabi kami pesan supaya buat baik kepada kamu. Dengan pesannya, Amru bin al-As bacakan hadis Nabi kepada orang Mesir. Idza ftatahtum Misra fastawsu bil qibti khaira fa inna lahum zimmatan wa rahimah. Itu ada sahih Muslim. Nabi sebut, bila nanti Amru kau berjaya buka Mesir, maka aku wasiatkan kepada kamu supaya berbuat baik kepada kaum Kipti. Fa inna lahum, kerana mereka layak mendapatkan zimmatan, perlindungan, warahimah, dan kasih sayang. Mereka layak, kata Rasulullah SAW. Sebab itulah tuan-tuan, bila Amru al-As jadi ketua, Sayyidina Umar tengok berjaya, dia membebaskan kota Mesir, padahal tentera beribu, Sayyidina Umar terus lantik dia jadi gubernur. Dan dia dikasihi oleh orang-orang Mesir, Amru bin al-As ni. Sebab itulah bila kita pergi Mesir, dia abadikan satu masjid atas nama Masjid Amru bin al-As. Dan dia akhirnya meninggal dunia di Mesir dalam tahun 43 Hijrah bersamaan dengan 663 Masihi. Umur dia lebih 90 tahun. Dan dalam sejarah Amru bin al-As ni, dia bersahabat dengan Nabi. Dia dalam meriwayatkan lebih kurang 39 hadis Nabi. Tak banyak, 39 hadis Nabi diriwayatkan dari Amru bin al-As. Orang Mesir cukup sayang dengan dia. Sebab itulah bila tengok berdasarkan hadis Nabi sampai ke hari ini tuan-tuan, tanah Mesir itu dia digelar sebagai Ardul Kinanah. Situ ramai alim ulama dalam bidang Quran, ke situ lah lubuk fiqh ke tasawuf di Mesir ni ramai ulama-ulama Islam. Di sana wali-wali pun ramai. Bumi yang disebut oleh Amru bin al-As, Nabi kami kata, khabarkan kepada kami Allah akan menaklukkan bumi ni untuk orang Islam. Sebab itulah di Mesir ni tuan-tuan, berapa korek ya orang-orang Yahudi dapat lebih dari 5% ke?
1/5% dia. Tapi adil ni orang Islam. Macam saya selalu sebut. Di Mesir ni buat satu masjid, buat satu gereja. Ni masjid, ni gereja. Biasa pemandangan tu. Tuan-tuan pergi Mesir. Kan tahun depan buat rombongan masjid Surau Ihsaniyah ke Mesir. Tengok kan. Hari Jumaat no ting tang loceng gereja. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid ittaqullah tu Habib. Dia punya pendeta lah ittaqullah, sama bunyi. Takwalah kamu kepada Allah. Dia pun takwalah kamu kepada Allah. Dia faham Allah tu dengan konsep Trinity. Kita faham Allah itu esa. Kita cerita serakah, dia pun cerita serakah kadang-kadang tu. Kadang-kadang tu dia punya padri tu lagi bersemangat daripada tok khatib tu. Kadang saya zaman tu dulu rajin juga pernah jongok kan dia doket kan dia jongok. Orang-orang Kristian ni dia dongah kan duduk koreh atas kursi tu kan. Kursi tu koreh ya. Tak nampaklah khusyuk dia koreh tapi kalau dalam masjid khusyuk semua dongah tu. Mana baiklah masjid tadi khusyuk. Kadang-kadang kita buat perbandingan goli juga tapi tak bolehlah kita nak downkan orang Islam kan. Kadang tu kalau berdiri dalam gereja tu koreh togak semua kan. Soban macam gitu sama sebelah ni. Kalau soban dia bukan soban panjang tali ekor soban ni. Tengok sini kita. Kat masjid nak macam tu duduk yang tawaduk semua nunduk ke bawah. Dia orang togak je. Sekali dongah tu kalau tak betul-betul tuan-tuan pergi Mesir, jumpa orang pakai sama jubah, namanya ingat tu tok wali besar ada tu dah. Tengok tangan tu. Kalau kat tangan ni ada palang tu, dia kat tangan Nabi ni ada palang. Salib Kristian aja nampak mana dia burak tu dia angkat tangan tu nampak. Warna hijau. Tangan kanan atau tangan kiri. Dia warna hijau. Itu memang. Sahabat ni sama macam tok guru besar ni. Macam kita ingat ahli sufi mana ni, orang Kristian. Dia tak ramai tapi itulah orang Kristian ni cerdik. Dan kalau yang betul-betul ikut ajaran kitab Injil ni dia malah lemah lembut tu. Bukan saya nak puji orang Kristian sebab itulah anak-anak kita yang kurang asal agama dia akan mudah tertarik dengan orang Kristian. Saya duduk Mesir tahun dengan orang Islam bukan nak kutuk orang Islam ni. Nak pindah rumah pertama bergaduh. Sudu tengok calar sikit, bayar. Bodoh ni. Dia tengok tandas duduk tu kan. Calar-calar kono bayar. Baku sampah dia tengok dalam tu ada kulit ikan cicaru, sebu makan petang tu nak keluar tengah hari tu masak ikan cicaru, ditanya dikutuk. Kata pertanyaan tu menyakitkan hati dia kata al-malaziyun yakul timsah. Orang Melayu ni makan boyok kok kulit ikan cicaru tu. Sebab la nahnu nakul fil. Tak, kita makan gajah jangan orang. Kan beramuk. Nak keluar rumah nak lepeh tu nak bayar macam-macam. Cas itu casnya sudu dikira balik. Tak tahulah macam mana kan. Tapi bila saya rumah akhir saya orang Kristian di Mesir sebelum saya balik Malaysia, rumah Kristian. Hari pertama masuk dia masuk. Dia tunggu je. Awak tengok semua apa yang awak tak puas hati. Tak jumpa kan? Dia tengok semua. Semuanya okey rasanya yang okey. Taklah kalau apa ni kalau awak tak puas hati rumah saya kat atas je. Tingkat 3. Awak turun naik beritahu saya. Awak cek TV, tengok TV, tengok kita pemanas air, tengok pagi peti sejuk, tengok semua okey tak, bilik air semua. Kalau awak tak puas hati awak naik, awak beritahu saya. Seminggu sekali ajak makan kat rumah dia. Awak nyari sawalah, saya tahu apa yang awak tak boleh makan, apa yang awak boleh makan. Tengok tuan. Dia cara jumpa kita orang dia ada duduk sihat, okey. Masya-Allah kan. Tak ada bergaduh je. Pengalaman saya lah sebab dia mungkin dia tak ramai dan dia pandai bawa diri lah orang Kristian. Orang Islam ni dia ramai yang kadang-kadang yang ada yang mutadayyinah yang beragama, ada yang tak ada apa agama nak beragama semua kita. Bergamuk tuan. Satu hari tu saya datang, orang Mesir datang, orang perempuan. Orang perempuan ni isteri kepada Syekh Zaharuddin, guru saya, adik Syekh Murtada. Dia kahwin dengan orang Mesir. Dia perempuan, datang rumah kita. Dia tahu rumah budak Melayu. Datang. Jadi saya kona dengan kawan kona di sini. Allah isi tok guru, kita pun ambil meja kursi letak dekat luar. Kan rumah tingkat kan macam apartmen. Dia kat luar kan tak sadarlah bawa dia dengan adik perempuan duduk kat luar tu. Jadi kita buat kita dalam rumah dia kat luar. Lalu tuan rumah tangan teh tu nak pergi beli sayur ke apa
Dikutuk-kutuk saya, dia marah-marah saya. Masya Allah, saya senyap dia. Orang mati dah orang ni. Kau kau bawa perempuan dalam rumah aku, kau tengok ni dalam rumah aku, kat luar rumah ni. Dia dah lopeh, dia merepet tu. Lepas tu saya pun gelopeh kat dia. Kau tahu tak siapa ni? Kau minta maaf. Ini isteri kepada guru aku di Malaysia. Dia ni orang Muslim. Saya tahu dia perempuan. Sebab saya tahu hukum lah, saya tak bawa masuk rumah. Saya duduk kat luar. Semua orang tahu saya buat kat sini, duduk kat luar. Kau ni orang Muslim. Tok guru ramai. Kau tak jumpa hadis kau? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Ni bahasa Arab. Nabi kau pun orang Arab. Aku orang Melayu pun tahu. Oh, apa tu meleleh yang mata dipolok saya, dicium-cium bau bawang. Anjing sih. Masalah yang cium situ bukan lelaki, orang perempuan. Dia dalam bosak kata kecil. Ya yabni gitu ya. Maafkan aku. Tak nak orang. Syarahan kat situ. Itu orang Islam tu. Orang Islam. Tu kadang-kadang tuan-tuan kita pun pelik kan. Orang Islam pun kalau dia tak beramal dengan Islam jadi buruk apa kan. Tapi orang-orang yang beramal dengan Islam okeylah. Ini nak cerita tuan-tuan di mana kan orang dia sikit tapi sampai sekarang di Mesir tu orang dia okeylah. Kan. Yang jahat-jahat lah, yang dogi-dogi lah, tapi itulah bumi yang digelar sebagai Ardul Kinana. Bumi yang menyimpan banyak ulama, tuku-tuku, wali-wali. Kalau tuan pergi situ reset sebulan pun banyak tempat-tempat tak habis nak ziarah kan. Dalam Al-Quran, malam-malam kita dalam Quran ni ada dalam di Mesir tu, kita Mesir ni ada dalam Quran. Sebulan tu jadi kita kumpul duit sama-sama lah. Tahun depan kita pergi ke Mesir beramai ya. InsyaAllah. Kita pergi sama lah, nanti saya jadi jurubahasa lah. Kita pergi mana-mana tempat kan. Mana tempat Nabi Musa yang ada dulu kita pergi. Kok ada duit lah, apa tak ada kita nalan radio lah. Sehingga tetap cukup lah sekadar tu hari ni. Ingat nak masuk cerita Khalid bin Al-Walid. Ini Khalid Al-Walid ni pun panjang nak cerita ni. Jadi sekarang lepas ni memang betul Khalid Al-Walid ni. Cuma saya ingat tak. Kalau cerita sekarang ni memang lajak lebih ke 9 lebih ni. Khalid ni pun panjang nak cerita Dia cukuplah sedikit. Khalid Al-Walid ni dia sama Islamnya dengan Amr bin Al-As. Dan dia sebenarnya Khalid Al-Walid ni sepupu kepada Sayyidina Umar. Sedikitlah sebelum kita cerita lebih lanjut akan datang. Dia sepupu Sayyidina Umar. Sebab tu dalam sejarah kita akan tengok orang selalu bertukar. Orang ingat Sayyidina Umar rupa Khalid Al-Walid. Sebab dia ni sepupu. Badannya pun sama besar. Kalau nak tengok orang yang rupanya seiras Sayyidina Umar Al-Khattab, dia adalah Khalid bin Al-Walid. Kalau dalam sejarah, kalau kita tengok tuan sebut dia ada kaitan dengan Nabi. Tak jauh Khalid Al-Walid ni. Sebab apa? Mak Khalid Al-Walid nama Lubabah bin Al-Haris. Lubabah bin Al-Haris adik-beradik dengan Maimunah binti Al-Haris. Maimunah ni salah seorang isteri Nabi. Mak saudara Khalid Al-Walid ni kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak saudara kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni Al-Walid bin Mughirah ni? Dia 3 anak termasuk Khalid Al-Walid. Insya-Allah panjang umur rezeki tuan, minggu akan datang kita bincangkan pula siapa dia figure ni. Khalid Al-Walid ni panglima perang Saifullah Al-Maslul yang tidak pernah kalah dalam 100 lebih peperangan baik di zaman jahiliyah sampai dia masuk Islam. Menunjukkan apa tu? Hebatnya Khalid Al-Walid. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan kita akan terus semangat, terus mengaji. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, aku dapat jawab, saya jawablah. Aku tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kalau ada lah. Aku ada. Aku tak ada, kita berhenti kat sini. Selalu bola kirinya. Bola kirinya abang tu tak ada kan. Tak ada lah soalan ni. Kalau dia ada soalan ni. Dia tak ada kan. Jadi kita berhenti kat sini tuan-tuan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Saya lupa tuan. Kang Isyak